A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Husniza Bahiyatul Nazaria binti Mama Asri, nombor matrik D20112700. Saya akan membentangkan tajuk disunatkan bagi orang yang ingin menikah untuk melihat muka dan tapak tangan pasangannya. Mukaddimah. Melihat bakal pasangan yang ingin dikahwini adalah antara perkara sunat dan digalakkan dalam agama Islam sebelum seseorang itu berumah tangga. Maksudnya, kalau kita nak tengok bakal isteri kita tu untuk kita berkahwin, antara hukumnya adalah sunat. Okey, yang seterusnya ialah syarat membenarkan untuk melihat bakal pasangan tanpa kebenaran dan pengetahuannya supaya dia tidak berhias terlebih dahulu. Maksudnya kat sini dalam syarat ni, dia membenarkan kita lihat pasangan kita sebab kita tak nak pasangan kita tu berhias dulu. Contohnya seperti bertabarruj lah. So dalam syarat ni dia membenarkan lah kalau kita nak tengok bakal pasangan kita tu. Selain itu, lelaki boleh melihat wajah bakal isterinya 2 atau 3 kali jika dia perlu melihat keadaan wanita tersebut dengan lebih jelas lagi. Ini dilakukan untuk mengelakkan kekecewaan selepas berkahwin. Okay, sebabnya ialah kita nak tengok untuk mengelakkan salah seorang tu kecewa selepas dia berkahwin. Seterusnya ialah sesetengah orang mungkin menganggap tidak perlu untuk melihat bakal isteri mereka. Ini sebenarnya satu tanggapan yang salah di sisi Islam. Seterusnya ialah hadis disunahkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan bagi lelaki yang hendak menikahinya. Okey, hadisnya berbunyi, Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyanu an Yazid bin Kaisana an Abi Hazim an Abi Hurairah qala kuntu inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansari fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzarta ilaiha qala la qala fazhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Yang bermaksud, Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku sedang bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang datang mengkhabarkan bahawa ia ingin menikah dengan seorang perempuan dari kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Ia menjawab, belum. Nabi bersabda, pergilah dan lihatlah ia terlebih dahulu, kerana pada mata kaum Ansar terdapat sesuatu. Daripada hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyarankan kepada pasangan yang ingin berkahwin untuk melihat wajah bakal isterinya. Tujuan melihat adalah supaya diberi rasa ketenangan dan kedamaian jiwa untuk meneruskan perkahwinan. Wanita juga berhak untuk melihat lelaki jika dia ingin berkahwin dengan lelaki tersebut supaya dia boleh melihat keadaannya dengan lebih jelas agar tidak menyesal selepas berkahwin. Seperti halnya lelaki, perempuan juga tertarik dengan beberapa sifat seseorang lelaki sebagaimana lelaki tertarik dengan beberapa sifat seseorang perempuan. Di sini saya akan menerangkan 2 kaedah melihat bakal isteri. Kaedah ini terdapat dua kaedah. Yang pertama ialah secara rasmi dan yang kedua ialah secara tidak rasmi. Okay, yang pertama secara rasmi. Kaedah melihat bakal isteri secara rasmi ini ialah melalui pertemuan antara pihak lelaki dengan pihak perempuan. Contohnya satu majlis ringkas silaturahim yang mana pihak lelaki berkunjung ke rumah pihak perempuan. Ia juga digelar sebagai majlis ta'aruf, sesi berkenalan yang dipantau oleh ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Contohnya macam majlis meminang, bertunang, bolehlah ni.
Selain itu, majlis tersebut juga boleh diwakilkan kepada orang tengah atau perantara yang dipercayai seperti daripada kalangan ahli keluarga yang lain, sahabat dan individu lain yang kita rasa mereka mampu menjaga amanah. Yang kedua ialah secara tidak rasmi. Kaedah melihat bakal isteri yang kedua ialah secara diam-diam. Ia biasanya dibuat oleh pihak lelaki sementara pihak perempuan tidak mengetahuinya. Seseorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa ketika aku melamar seorang gadis, aku sembunyi-sembunyi untuk melihatnya hingga aku dapat melihatnya yang membuatku tertarik untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya. Hadis riwayat Abu Daud 2084 dan dihasankan Al-Albani. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruqayyah binti Ibrahim, nombor matrik D19312032. Seterusnya saya akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu batasan wajah wanita yang boleh dilihat saat khitbah. Yang pertama, sebelum nikah dianjurkan melihat pasangan. Yang kedua, Nabi SAW memberikan syarat untuk lihat dulu calon isterimu kerana itu akan lebih biasa membuatkan kalian saling mencintai. Kebanyakan para ahli fikah berpandangan berkhidmah boleh melihat sebatas wajah dan kedua telapak tangan sahaja. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh dilihat selain daripada wajah dan telapak tangan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengungkapkan bahawa pendapat batasan yang boleh dilihat saat khitbah adalah hal-hal yang biasa terbuka seperti leher, kedua telapak kaki dan tangan, wajah dan betis. Di sini, apabila seorang laki-laki telah bulat tekadnya untuk menikah dengan pasangannya, maka antara kedua belah pihak harus sama-sama menjaga pandangannya kecuali apabila telah terjalin hubungan suci, iaitu setelah terjadi akad nikah. Sebelum menikah, dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan tersebut. Di dalam Islam, hal ini disebut khitbah. Para ulama bersepakat bahawa laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita, maka terlebih dahulu ia harus melihat wanita tersebut. Di antara dalilnya sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syubhah radhiyallahu anhu bahawa beliau hendak melamar seorang wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepadanya, lihat dulu calon isterimu kerana itu lebih bisa membuat kalian saling mencintai. Walaupun demikian, tidak ada hadis yang menerangkan secara terperinci tentang batasan yang boleh diperlihatkan saat melakukan khitbah. Adapun ada hadis yang menerangkan secara terperinci tentang batasan mana saja yang boleh diperlihatkan. Kebanyakan para ahli fikah berpandangan bahawa seorang lelaki hendak berkhidbah boleh melihat perempuan yang hendak ia khitbah sebatas wajah dan kedua telapak tangan sahaja. Kerana dengan melihat dua bahagian tersebut dapat diketahui bahawa apa yang diinginkan, kecantikan dan halus tidaknya kulitnya. Wajah menunjukkan akan cantik dan tidaknya si perempuan, kerana wajah merupakan pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan akan halus dan tidaknya kulit tubuhnya. Seterusnya ialah Jabir berkata bahawasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang melamar seorang wanita, lalu ia dapat melihat sebahagian yang dapat menariknya dari wanita itu, maka lakukanlah. Ada juga hadis dari Muhammad bin Maslamah, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyusupkan di hati seseorang kehendak untuk meminang perempuan, maka tidak apa-apa jika dia melihat terlebih dahulu. Imam Abu Hanifah mengatakan pendapat yang paling rajih dari perselisihan di atas adalah pada wajah dan telapak tangan. Adapun bahagian lain yang diperlukan seperti betis dan kepala itu diperbolehkan. Menurut pendapat mazhab Auza'i ada dua pendapat. Yang pertama, boleh melihat semua bahagian tubuh yang diinginkan selain aurat. Kedua, laki-laki yang akan berkhidmat tersebut diperbolehkan melihat bahagian daging.
Sementara itu, pendapat Ibnu Hazm Ibnu Dawud Ad-Dahiriyah saat melakukan khitbah, seorang laki-laki boleh melihat seluruh tubuh calon isterinya tanpa terkecuali, baik itu aurat ataupun bukan. Hal ini disasari pada hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar wanita, jika dia melihat suatu darinya yang menjadi daya tarik baginya untuk menikahinya, maka hendaklah dilakukannya. Maka aku melamar seorang gadis. Kemudian aku bersembunyi untuk memperlihatkan, sehingga aku melihat sesuatu padanya hal yang menarikku, menikahinya dan mengawininya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi. Pendapat As-Sahri berpandangan lain, di mana dalil yang mereka jadikan hujah adalah hadis yang menerangkan tentang wanita itu adalah aurat. Bahkan semua yang ada pada wanita adalah aurat kecuali wajah sahaja. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, wanita adalah aurat bila ia keluar rumah. Setan akan menghiasinya di hadapan laki-laki untuk menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Alasan mereka adalah bahawa wajah sahaja itu sudah cukup menjadi bukti atas kecantikannya. Imam Abu Hanifah mengatakan pendapat yang paling rajih dari perselisih di atas adalah pada wajah dan telapak tangan. Adapun ada bahagian lain yang diperbolehkan seperti kepala betis, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya, dalil Al-Quran dalam surah An-Nur 31 yang maksud, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Muhammad Isa, nombor metrik di 192-11683. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami di bawah tajuk Hukum Melihat Wajah Bakal Isteri. Gadis yang mempunyai wajah yang cantik dan manis sering menjadi pilihan utama lelaki yang ingin mendirikan rumah tangga. Hal ini memang tidak dapat dinafikan kerana faktor ini jugalah yang menjadi pendorong untuk para lelaki untuk mendirikan rumah tangga. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wanita dikahwini kerana harta, kecantikan, keturunan atau agama. Maka pilihlah yang beragama, nescaya engkau akan beruntung. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga digalakkan untuk mencontohi setiap tindak tanduk Rasulullah, kerana besar pahala dan rahmatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga, hendaklah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti yang berikut. Sebelum seorang lelaki ingin menghantar pinangan kepada wanita yang ingin dikahwininya, dia hendaklah mengutuskan seorang perempuan sebagai wakil untuk memeriksa latar belakang peribadi gadis pilihannya itu. Seterusnya, semasa di majlis peminangan, disunatkan pula untuk pihak lelaki melihat wajah bakal tunangnya itu. Bahagian aurat yang boleh dilihat adalah muka dan kedua-dua belah tapak tangan. Hikmah melihat wajah ini adalah untuk mengetahui kecantikan diri bakal isteri tersebut. Bila sudah saling bertentangan mata, bertambahlah kasih sayang di hati. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kamu lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya mudah-mudahan terpadulah kasih di antara kamu berdua. Sementara itu, hikmah melihat kedua-dua belah tapak tangan pula adalah untuk memastikan kesuburan tubuh badannya. Kesuburan seorang perempuan boleh diketahui dengan melihat kepada keluarganya, seperti adik-beradik perempuan, ibu saudaranya dan sebagainya. Lelaki yang berpotensi mempunyai anak yang ramai juga dapat diketahui dengan melihat kepada keluarganya. Terdapat sebuah hadis daripada Maqil bin Yasar berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata, yang bermaksud, sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, tetapi dia seseorang yang tidak boleh melahirkan anak. Maka apakah aku boleh menikahinya? Rasulullah SAW kemudian menjawab, jangan. Kemudian lelaki itu datang buat kali yang kedua. Maka baginda juga melarangnya. Lalu lelaki itu datang buat kali yang ketiga. Maka Nabi SAW bersabda, kahwinilah kamu akan wanita yang penyayang,
subur kerana aku merasa bangga dengan memiliki umat yang ramai. Riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa anjuran Nabi SAW agar lelaki berkahwin dengan wanita yang penyayang supaya dia, iaitu isteri, dapat menyayangi suaminya, dan yang subur pula adalah untuk melahirkan anak yang ramai. Hadis ini terikat dengan dua ciri ini kerana jika seseorang wanita itu tidak bersifat dengan yang penyayang, maka ia akan menjadikan tarikan suami kepadanya berkurangan. Adapun jika wanita itu tidak pula bersifat subur, maka ia tidak pula mencapai salah satu tuntutan dalam Islam, iaitu meramaikan umat dengan melahirkan anak yang ramai. Selain itu, kedua ciri ini juga kebiasaannya terdapat pada wanita yang masih dara. Tambahan pula, hadis ini juga menunjukkan isyarat agar kekal dengan perkahwinan yang mana terdapat padanya, iaitu isteri, dua ciri atau sifat tersebut. Terdapat satu contoh kes berkenaan isu melihat wajah isteri. Hikmah dianjurkan untuk melihat wajah wanita yang bakal dikahwini terlebih dahulu ini adalah untuk mengelakkan kekecewaan apabila mengetahui wajah sebenar dia dan juga bagi memupuk rasa cinta terhadap pasangan tersebut. Perbuatan itu juga boleh menghindari dari berlakunya keruntuhan rumah tangga yang disebabkan oleh timbulnya perasaan kecewa tersebut. Seperti mana suatu kes di mana seorang lelaki di Mesir bertindak menceraikan isterinya selepas mereka hanya sebulan mendirikan rumah tangga. Memetik laporan akhbar Gulf News, lelaki itu memfailkan tuntutan mahkamah selepas berasa kecewa melihat wajah wanita itu tanpa solekan. Menurut lelaki itu, dia terkejut selepas melihat wajah isterinya tanpa secalik solekan sejurus usai majlis pernikahan mereka. Beritahunya kepada mahkamah, dia berasa tertipu kerana sebelum ini isterinya tidak pernah menunjukkan wajah yang sebenar kerana sering mengenakan solekan yang tebal. Dia berkata, "Saya tertipu dengan wajahnya kerana dia sering mengenakan solekan yang tebal. Dia langsung tidak cantik tanpa solekan." Menceritakan detik perkenalan, lelaki tersebut menyatakan dia berkenalan dengan wanita itu menerusi laman sosial Facebook di mana isterinya itu kerap memuat naik fotonya yang disolek cantik. Selepas beberapa kali mereka bertemu, akhirnya lelaki itu memutuskan untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Ujar lelaki itu lagi, "Saya melihat gambar-gambarnya di Facebook. Dia nampak sangat berbeza dengan wajah tanpa solekan. Saya rasa tertipu dan mahu menceraikannya." Berdasarkan perkongsian tersebut, jelaslah bahawa kaum lelaki adalah disunatkan melihat tunang ataupun bakal isteri mereka. Akan tetapi juga haruslah diingat bahawa kita dilarang melihat tunang atau bakal isteri secara bersendirian tanpa ditemani mahram daripada kedua-dua belah pihak. Hukum ini juga bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, "Tidak boleh sesiapa pun di antara kamu berkhalwat dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah bersama-sama mahramnya, bapa atau keluarga yang diharamkan berkahwin dengannya." Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kesimpulannya, Islam merupakan satu agama yang memudahkan penganutnya. Contohnya dalam hal melihat bakal pasangan sebelum berkahwin ini, Islam telah memberi kelonggaran. Bahkan ianya adalah sunat untuk melihat bakal pasangan kita sebelum sesuatu perkahwinan itu berlangsung. Akan tetapi, kita juga hendaklah mematuhi syarat-syarat yang telah digariskan agar perkahwinan kita nanti mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.